warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Naimah Yusra binti Muhammad Sharif. Saya merupakan pelajar ijazah di dalam Business Administration Human Resource Management Semester 4 di College University Politek Mara, Kuala Lumpur. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Aisyah binti Muhammad Zawawi, merupakan pelajar ijazah sarjana muda dalam Business Human Resource Management semester keempat di College University Politek Mara, Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Hai, nama saya Zuhirmi Aiman bin Zalizan. Saya dari kos Business Administration Human Resources and Management di KUPTM College University Politek Mara, Kuala Lumpur. Saya sekarang berada di semester 4. Manusia adalah semulia-mulia kejadian dan sebaik-baik makhluk Allah yang diciptakan di atas muka bumi ini. Dia menjadikan manusia makhluk ciptaannya yang terbaik jika dibandingkan dengan ciptaan makhluk yang lain. Hakikat kejadian manusia itu merangkumi dua perkara, iaitu rohani dan jasmani. Oleh itu, mari kita lihat pandangan pakar dan orang awam tentang hakikat kejadian manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendapat saya, bagaimana kita ingin menjadi manusia yang baik di muka bumi ini, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengubah nasib sesuatu kaum melainkan ia mengubah dirinya sendiri. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-13. Maka jelas jika kita lihat pada firman Allah SWT, bagaimana kita ingin menjadi insan yang baik, kita mestilah yang pertama mempunyai niat yang baik. Mempunyai kerana setiap pokok akalnya, perkataan kita, percakapan kita, perbuatan kita mestinya lahir daripada hati. Maka niatlah setiap sesuatu itu dengan yang baik kerana Allah Ta'ala. Maka yang kedua, kita mestilah memperbanyakkan ibadah kita. Kerana teori yang penting di sini, ibadah itu adalah satu kewajipan bagi umat Islam. Yang ketiga, kita mestilah sentiasa ingin berubah untuk menjadi manusia yang baik dan manusia yang sempurna. Pada yang keempat, iaitu kita mesti ada keyakinan diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Yang kelima, kita mestilah menjadi manusia yang sentiasa memaafkan sesama manusia yang lain. Maka pada pendapat saya, bagaimana kita ingin mengubah persepsi ataupun pandangan barat tentang kewujudan manusia ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-12 sehingga ayat 14, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Maka pada peringkat awalnya manusia ini dijadikan dengan tanah. 7 proses bagaimana manusia ini dijadikan, iaitu proses yang pertama, manusia dicipta dengan tanah. Maka proses yang kedua, manusia diciptakan oleh nutfah, iaitu setitik air. Proses yang ketiga, manusia dijadikan oleh alaqah, iaitu segumpal darah. Proses yang keempat, manusia dijadikan oleh mukbah. Manusia dijadikan oleh sepotong daging. Maka proses yang kelima, manusia ini dijadikan dengan tulang, diperbentukkan untuk menjadi tulang. Maka proses yang keenam, proses yang mana pembentukan daging dibaluti dengan tulang. Maka proses yang ketujuh, proses yang terakhir, manusia dijadikan di alam rahim. Maka pada kejadian manusia seringkali menjadi pertikaian barat yang banyak mencipta teori-teori ideologi akal. Namun begitu, Islam sudah lama menjelaskan dalam Al-Quran yang kejadian manusia ini bukanlah seperti mana yang telah diwawarkan oleh ideologi barat yang mendatangkan bahawa manusia ini diciptakan oleh sebahagian yang lain. Sedangkan amat penting, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, dalam surah Al-Fatih, dalam surah Al-Fatih ayat ke-11, dan Allah telah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan, lelaki dan perempuan. Dan Allah juga menciptakan kita daripada tanah dan setitik air mani, kemudian dijadikan dengan segumpal darah. Maka pada pendapat saya yang ketiga berkaitan bagaimana kita ingin menguatkan
manusia yang lemah supaya mengikut ajaran Islam. Yang pertama, kita mestilah sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dekatlah diri kita dengan Allah, kemudian dengan manusia. Pada yang kedua, mestilah kita menjaga solat 5 waktu. Kerana solat ini berada dalam rukun Islam yang kedua. Pada yang ketiga, kita mestilah sentiasa bersihkan hati kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada peringkat yang keempat, kita mestilah sentiasa mentaati apa perintah Allah mengikut ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk soalan yang pertama, bagaimanakah cara untuk menjadi manusia yang baik di muka bumi? Baik, kita boleh mengambil panduan dari ayat Al-Quran, surah Al-Anbiya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Al-Anbiya ayat ke-107. Baik, telah kami utuskan Nabi Muhammad, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk rahmat sekalian alam. Jadi bila mana kata rahmat ini tentulah perkara yang baik, maka apa sahaja yang datang daripada Nabi adalah semuanya baik dari segi akhlak maupun pekerjaan ke apa ke, semuanya baik. Jadi untuk menjadi manusia yang lebih baik, kita boleh meletakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai role model untuk kita menjadi manusia yang baik di muka bumi, insya-Allah. Bagaimana untuk mengubah persepsi orang barat mengenai kewujudan manusia? Ni dalam Al-Quran juga ada cerita kan, di dalam surah Al-Mu'minun yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqah, fa khalaqna al-'alaqata mudghah, fa khalaqna al-mudghata 'idhama, fa kasawna al-'idhama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sadaqallahul azim. Ayat surah Al-Mu'minun ayat yang ke-14. Di mana dalam ayat ni Allah ada cerita bagaimana kewujudan manusia, daripada diwujudkan benih, daripada air benih menjadi seketul darah beku, daripada darah beku jadi daging, daripada daging jadi tulang, kemudian setelah jadi tulang kami balutkan tulang itu dengan daging, dan setelah sempurna kami menciptakan makhluk yang sifatnya lain keadaannya, maksudnya manusia. Maka nyatalah kekuasaan Allah sebagai pencipta kepada manusia. Jadi tidak ada persepsi yang mengatakan bahawa manusia ni daripada monyet ke ataupun daripada mana-mana lah, kerana dalam ayat Al-Quran sendiri cerita terjadinya manusia hanya daripada air benih daripada manusia itu sendiri. Jadi wallahu a'lam. Baik, soalan yang ketiga, bagaimana untuk mengawal kelemahan manusia daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Islam? Baik, saya boleh kongsikan. Yang pertamanya, sudah pasti jangan berada dalam keadaan anda sendirian. Tak kala itu kemungkinan minda juga iman kita menjadi lemah untuk dihasut oleh syaitan. Maka berhati-hati. Jika duduk seorang-seorang, keluarlah ataupun bergaullah dengan kawan-kawan kat luar, ataupun keluarkan diri daripada tempat yang sunyi ataupun tempat yang boleh buat kita sendirian. Kemudian seterusnya, yang kedua, banyakkan bergaul dengan orang-orang soleh. Ini juga sangat dianjurkan oleh Islam. Kerana apa? Kerana apabila banyaknya kawan-kawan ataupun kita bergaul dengan orang-orang soleh, maka kita akan terdorong untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Masya Allah. Jadi dua itu saja saya kongsikan bagaimana untuk mengawal kelemahan manusia ni. Elakkan daripada duduk sendirian dengan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Pada pandangan saya, cara untuk mengawal manusia daripada melakukan larangan dalam ajaran Islam adalah yang pertama, dengan cara kita perbanyakkan amal ibadah seperti solat, zikir, berpuasa,
sebagai semua umat Islam tahu, kita ada basic solat iaitu 5 waktu sehari semalam. Jadi kita perlulah tambah amal ibadah kita dengan buat solat sunat, solat hajat dan juga kita buat puasa sunat supaya dia dapat menghalang kita daripada membuat perkara yang tak baik. Pada saya, cara untuk mengubah pandangan ataupun perspektif barat terhadap kewujudan manusia adalah dengan cara memperbanyakkan ataupun mengadakan ceramah bebas yang berkaitan ataupun bertopikkan kewujudan manusia dalam konteks Islam. Baik, pada pandangan saya, bagaimana kita hendak menjadi seorang manusia yang baik di muka bumi Allah ini adalah dengan cara taat perintah Allah. Senang kata, kita meninggalkan larangan Allah dan juga kita buat apa yang Allah suruh. Itu adalah sebaik-baiknya sebab kita ni dah diberikan panduan dalam Al-Quran macam mana flow kehidupan kita. Jadi kita perlulah ikut apa yang dah ditentukan dalam Al-Quran supaya kita juga tak terpesong daripada agama itu sendiri. And then kita kenalah sedar bahawa kita ni dilahirkan sebagai khalifah untuk menjaga agama Islam itu sendiri. Jadinya bila kita memberikan kesedaran tu pada diri kita sendiri, insya-Allah kita akan cuba sebaik-baik untuk menjaga imej agama kita sendiri dan kita akan cuba yang terbaik untuk menjadi manusia yang terbaik di muka bumi ini. Hakikatnya, kejadian manusia terbahagi kepada 2 unsur, iaitu unsur jasmani dan rohani. Kita dapat lihat dalam membentuk peribadi yang lebih baik, amalan-amalan Islam merupakan suatu amalan yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Setiap amalan-amalan Islam yang dilakukan dapat mendidik diri dan terus mencintai ilmu serta dapat mencapai matlamat hidup untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.